Assalamualaikum, selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua murid kelas 6 Intelijen. Bertemu kita untuk PDPR hari ini. Topik yang sama, kebolehjadian. Cuma kita nak kukuhkan lagi kita punya pemahaman berkaitan dengan kebolehjadian. Cikgu tahu kebanyakan awak semua dah tahu berkaitan dengan kebolehjadian. Hari ini kita nak tengok ada beberapa soalan daripada mungkin soalan peperiksaan tahun-tahun lepas, UPSR ke. Kita sekadar nak buat latihan. Walaupun UPSR tak ada, kita nak buat latihan supaya kita faham topik ni betul-betul. Okey, macam biasa kebolehjadian hanya ada 5. Okey, ni cikgu rasa semua dah nak muak, nak muntah kan. Betul tak? Ada 5 saja. Yang pertama adalah mustahil ataupun benda yang tak mungkin berlaku. Yang kedua adalah pasti, yang confirm berlaku, sama kemungkinan, besar kemungkinan dan juga kecil kemungkinan. Ni dah beribu kali dah cikgu ulang. Cikgu tahu, awak pun dah tahu. Hari ni jom kita buat latihan. Kita nak aplikasikan macam mana kalau awak boleh selesaikan soalan ni, maksud dia awak dah kuasai lah tajuk ni. Okey, baik. Ini semua ada modul ni cikgu ada bagi dekat modul PDPR matematik awak masing-masing. Okey, kita tengok, jom kita buat sama-sama. Okey, soalan yang pertama. Okey, kita jalan Cikgu zoomkan sikit bagi awak nampak. Okey, supaya awak nampak dengan jelas. Okey, soalan yang pertama, Rajah 3. Rajah 3 menunjukkan sekeping duit shilling 50 sen. Okay, awak nampak tak? Ni ada duit shilling 50 sen. Ingat lagi tak cikgu pesan kat awak, bila ada depan mesti ada belakang. Tapi dia sengaja tak lukis belakang kat awak supaya dia nak awak kena tipu. Dia nak kencing awak, senang cerita. Okay, awak tengok Hazwan melambung duit shilling di atas bagi menentukan giliran. Okay, macam kita nak start, nak main bola kan, kita undi kan, siapa ambil depan, siapa ambil belakang, kita baling. Lepas tu kita sambung, kita tengok. Okay, kepala awak start dulu. Okay, ekor awak start dulu. Dia macam tu. Hazwan berharap dia mendapat simbol kepala. Maksud dia harap dia dapat simbol kepala supaya dia nak start game tu. Okay, soalan dia, apakah kebolehjadian Hazwan mendapat simbol kepala? Okay, kalau macam tu awak tengok balik, ingat tak lagi bila ada duit shilling, cikgu lukiskan, bila ada kepala kita mesti ada satu lagi bahagian. Okay, yang ini cikgu tulis, yang ini adalah kepala. Okay, kepala, pasangan dia adalah ekor. Betul tak? Kalau duit shilling dia ada, senang cerita, bahagian depan, bahagian belakang. Okay, bahagian belakang yang dia tak ada tulis tulisan, dia ada tulis macam simbol apa tak, cikgu tak ingat. Okay, dia mesti ada kepala dan juga ekor. Okay, kebolehjadian dia macam awak kena buat apa kalau macam ni. Okay, kepala ada berapa? Kepala ada 1, ekor pun ada 1. Jadi bilangan dia adalah sama. Bila bilangan dia sama, okay, apakah kebolehjadian dia nak dapat simbol kepala? Kalau kepala, contoh kalau kepala ada 2, barulah besar kemungkinan. Tapi awak tengok, kepala dan juga ekor, dia punya bilangannya adalah sama, 1 dengan 1. Jadi kemungkinannya adalah sama kemungkinan. Bilangannya jadi kemungkinannya adalah sama. Jadi awak hanya perlu tik dekat sama kemungkinan. Okay, itu je sebab dia. Okay, lepas tu awak tengok, dia minta dekat awak, tengok soalan dekat bawah ni, dia cakap, okay, terangkan jawapan anda di 3A. Maksud dia kata, bagi tahu kejap kenapa awak cakap sama kemungkinan. Okay, awak nak cakap macam mana? Jawapan apa awak nak kena tulis? 2 markah ni kalau macam ni. Okay, yang pertama awak kena bagi tahu sebab bilangan dia adalah sama. Okay, bilangan ekor, tulis bilangan kepala. Bilangan kepala dan ekor adalah sama. Maksud dia, bila bilangan kepala dan bilangan ekor adalah sama, jadi dia punya kemungkinannya adalah sama kemungkinan. Itu je jawapannya. Awak tak payah nak pening kepala apa. Sebab apa? Dia tak ada alasan lain. Tak ada, awak tak payah nak tulis mungkin sebab nasib Hazwan tak berapa baik. No, tak ada. Dia bergantung kepada bilangan. Kalau kepala ada 5, maksud dia besar kemungkinan. Tapi disebabkan duit shilling ada depan dan belakang saja, tak ada dah tepi. Betul tak? Duit shilling ada depan dengan belakang. Depan kita panggil ekor, depan kita panggil kepala, belakang kita panggil ekor. Okay, sebab tu kita pakai dia untuk nak undi, sebab dia adil, sama kemungkinan. Dia tak membelahi kepada mana-mana pihak. Okay, jadi macam mana awak nak terangkan jawapan awak? Awak boleh cakap bilangan kepala. Okay, cikgu lupa tulis huruf A. Bilangan kepala dan ekor adalah sama. Okay, itu penerangan dia. Okay,
settle untuk soalan 3. Senang je, tak ada masalah. Yang penting awak bila dapat soalan macam ni, awak jangan panik. Awak kena tengok dulu berapa bilangan, tengok mustahil ke tak. Kalau macam ni dia bukannya mustahil atau pasti. Jangan cakap pasti, okay? Pasti tu kebanyakannya dia soalan-soalan dia bukan macam ni. Ini dia lebih kepada bilangan, okay? Kepala ada satu, ekor pun ada satu, jadi sama kemungkinan. Jelas? Okey, soalan yang seterusnya. Okey, soalan 6. Jom kita tengok sama-sama. Dalam sebuah kotak terdapat kad berwarna biru, merah dan kuning. Okey, jom cikgu cuba lukis kotak kat sini. Okey, bawah ni ada kotak. Okey, dia cakap dalam sebuah kotak terdapat kad biru. Okey, cikgu lukis kad warna biru. Cikgu buat petak lah macam ni. Kad warna biru. Lepas tu ada kad warna merah. Dan juga ada kad warna kuning. Okay, cikgu ambil warna kuning. Okay, ada kad warna kuning, nampak? Okay. Bilangannya berapa tak tahu. Dia hanya bagi tahu yang tu, betul tak? Lepas tu dia cakap Amir memilih sekeping kad di dalam kotak secara rawak. Maksud dia ni, okay, ada seorang murid, nama dia Amir. Okay, Amir dia ulur tangan dia masuk dekat kotak ni, dia nak ambil satu kad. Soalan ni cakap, apakah kebolehjadian Amir memilih sekeping kad berwarna hijau? Ada tak kad warna hijau dalam tu? Yang ada warna biru, merah, kuning. Jadi bila Amir masukkan jari dia pejam mata, dia angkat, aku dapat hijau. Boleh ke tak? Mana boleh, sebab warna hijau mana ada dalam kotak tu? Ada tak? Asal dia ada tak warna? Jangan awak cakap kecil kemungkinan. No, sebab warna hijau memang langsung tak ada dalam ni. Okay? Jadi jawapannya adalah bila benda tu tak ada, bila benda tu penipu, jawapannya adalah mustahil. Sebab apa? Memang tak ada warna hijau. Mustahil dia boleh dapat warna hijau. Jadi jawapannya adalah mustahil. Settle. Ini jawapan dia. Okay? Baik, faham soalan ni senang je. Soalan nombor 8 memang senang. Okey, seterusnya. Ini soalan UPSR tak salah cikgu, tahun 2017 ke 2018. Tapi tak apa, kita buat sebagai latihan kita. Okey. Raja 2 menunjukkan beberapa biji butang dan sekeping duit shilling yang dimasukkan dalam bekas. Okey, awak nampak dalam ni. Ni ada butang, ni cikgu buat dalam ni. Ada butang dan juga duit shilling 5 sen. Maksud dia nak masukkan ke dalam bekas yang akan dimasukkan. Maksud dia memang dia nak masukkan dalam bekas ni lah. Lepas tu dia cakap soalan A. Okay, apakah kebolehjadian sebiji butang dipilih secara rawak dalam bekas tu? Maksud dia ada orang ambil, tiba-tiba dapat butang. Okay, kalau macam ni, macam biasa kita kena kira bilangan butang ada berapa dengan bilangan duit shilling ada berapa. Okay, kita kira cikgu tuliskan dekat tepi ni. Okay, butang. Okay, kita kira butang ada berapa? 1, 2, 3, 4. Butang ada 4. Okay, duit shilling 5 sen. 5 sen ada 1 saja. Okay, nampak tak dekat situ? Butang ada 4, duit shilling 5 sen ada 1. Soalan dia tanya, apakah kebolehjadian sebiji butang dipilih? Maksud dia butang, jawapan, awak tengok, dia ada bagi pilihan. Mustahil, kecil kemungkinan, besar kemungkinan. Kalau awak tengok dekat sini, bilangan butang lebih besar daripada bilangan duit shilling. Duit shilling ada 1 je, butang ada 4. Jadi kebarangkalian dia nak dapat butang tu adalah besar disebabkan bilangan dia lebih banyak. Jadi jawapannya adalah besar kemungkinan. Awak tik je dekat besar kemungkinan. Settle lah, 41 markah. Okay, baik, soalan B. Apakah kebolehjadian sekeping duit shilling 10 sen dipilih secara rawak di dalam bekas tu? Maksud dia butang masuk, duit 5 sen masuk. Lepas tu ada murid ambil, pejam mata, ambil. Aku dapat 10 sen. Boleh ke tak macam tu? Tak boleh kan? Sebab mana ada duit shilling 10 sen. Jangan nak tipu. Tiba-tiba dia cakap aku ada dapat duit 10 sen. Ketuk kepala dia. Sebab apa? Dia cuba nak tipu awak. Bila ada unsur penipuan, jawapannya adalah mustahil. Sebab mana ada duit shilling 10 sen dalam tu. Jangan nak tipu. Settle. Itu je jawapannya. Okay, selesai. Habis. Awak dapat lah berapa markah? 2 markah free je. Memang soalan ni nampak panjang macam ni, tapi kacang. Okay, selesai. Awak selesaikan 3 soalan ni je. Okay, awak selesaikan 3 soalan tu je. Kita akan bincang untuk next perjumpaan kita akan datang. Kalau ada masalah, awak boleh PM cikgu. Cikgu rasa dah tak ada apa-apa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.